Duduk relax tengok IG, nampak cerita sana sini. Ada yang gaduh suami isteri, mentua menantu iri hati. Banyak isu kontemporari, hala tuju tercari-cari. Alamak, ayo kita buka minda, hormati antara kita, kupas masalah bersama, ayo kita. Alamak, 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 alamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, Alhamdulillah, selamat datang kembali kepada episod kedua The Alamak Stories, sebuah rancangan bersiri terbitan Pergas TV Originals, ya. Jadi terbitan ini ataupun rancangan yang bersiri ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat akan realiti yang berlaku dalam masyarakat kita sendiri, dan juga untuk memberi panduan kepada masyarakat kita bagaimana ingin menangani masalah tersebut dan sudah semestinya berlandaskan syariah Islamiah, dan juga untuk menyahut seruan dan suruhan Allah SWT untuk sama-sama kita membantu sesama kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi, dalam episod kedua ini, The Alamak Stories, memang alamaklah topiknya. Begitu tidak kurang hangatnya dengan topik sebelum ini, yang melibatkan rumah tangga seseorang. Jadi, berikan saya untuk berkongsi cerita, ya Ustazah. Bersama kita Ustazah Khalisum Isa dan juga Ustazah Nadia Hanim untuk memberi kita panduan tentang topik yang hangat ini. Jadi ceritanya begini Ustazah, cerita yang kita dapati, yang dipetik daripada kejadian realiti semasa ini, mengenai dua sahabat karib, perempuanlah dua-duanya. Mereka dah lama berkawan, setiap benda mereka kongsi antara satu sama lain, bercerita. Jadi seperti kawan karib lah, ada bond di situ, ada connection di situ. Jadi kita namakanlah A dan B, wanita A dan wanita B. Jadi sekarang ini mereka sedang berhadapan dengan satu konflik, sedang bergaduh lah. Kerana apa Ustazah? Kerana wanita A, kawan A ni kan, melihat suami B dengan perempuan lain. Jadi kerana rasa prihatin dengan temannya si B, A beritahu B apa yang dia lihat. B daripada berbaik-baik dengan A, mula menjauhkan diri. Kerana B rasa A sengaja ingin porak-perandakan rumah tangganya. Beliau lebih mempercayailah suaminya. Beliau rasa suami itu tidak pernah ataupun tidak akan menduakannya. Jadi dalam cerita ini kan Ustazah ada lapisan, ada a few layers yang kita kena pelan-pelan kopek, pelan-pelan peel, Ustazah. Jadi yang pertama itu mungkin daripada segi pendekatan. Bagaimana kalau seseorang dalam situasi A, apa pendekatan yang harus beliau ambil untuk mungkin menolong kawannya. Jadi kalau kita lihat, ada sebahagian orang, mereka memberi reaksi seperti beritahu saja, beritahu jangan tapis-tapis. Yang salah tu lelaki, bukan perempuan. Perempuan berhak tahu. Ada juga sebahagian memberi reaksi bahawasanya tak perlu beritahu terus. Jangan beritahu langsung. Harus jaga tepi kain sendiri. Jadi biar kalau dia tahu, tahulah. Jangan dia tahu daripada mulut kita. Jadi bagaimana Ustazah? Silakan Ustazah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Zahra yang memberi kita penerangan background tentang cerita ni. Alhamdulillah, ini sebenarnya Ustazah, ini bukan cerita overseas Astro ni bukan. Tapi rasanya para penerbit ataupun pengarah, director semua banyak ambil cerita-cerita hakikat lah, cerita sebetul, reality. Kerana bila cerita reality tu senang untuk dihadam, untuk orang tahu realistik lah benda ni. Kalau tak kan macam
Macam kadang-kadang kita tengok cerita-cerita yang agak luar-luar biasa pakai alien-alien ni, orang tahu ni cerita bedek kan. Tapi ni memang keadaan selalu berhadapan dengan isu yang macam gini. Kerana kata orang kalau kita nak cakap senang tu isu curang lah dekat luar. Betul, kan? Isu curang. So kalau kita tengok pertama tadi Zahra ada sebut ada beberapa perkara seperti dia tu baik sangat dengan kawan dia tahu kan. Jadi kalau misalnya dia dah kenal kawan dia, tu lebih mudah lah. Dia tahu bahawa kawan tu kalau dia sebutkan benda ni, kawan dia boleh terima ke tidak. Kedua, kita boleh saja misalnya berbincang dengan kawan kita, tanya macam biasalah, macam mana rumah tangga, okey ke tidak. Kemungkinan besar ada masalah dalam rumah tangga. Itu yang berlaku mungkin kan. So kita ni sebagai orang luar, kita mesti nak kena faham jugalah. Setiap kita punya hak kan, isteri ada hak, suami tu pun ada hak. Jadi faktor sebenarnya kata Zahra tadi banyak layer yang perlu kita kopek macam buah oren. Buah oren atau buah oren tu dia peel sikit je tau Zahra. Kalau buat kelapa lagi banyak nak kopek tau. Kopek belum habis-habis je, tak sampai-sampai dekat dalam dia tu kan. So sebenarnya banyak benda yang perlu kita tengoklah Pertama tadi kita nak kena tahu kawan kita tu bersedia tak terima berita tersebut. Ataupun kalau kita rasa kita tak perlulah jam kepada perkara yang kita nak tanya tu terlebih dahulu, kita buat investigation kita dulu. Penyelidikan. Mungkin dia ada masalah suami isteri kan. Ataupun mungkin kemungkinan besar lah. Mungkin kawan dia pun boleh terperanjat juga. Bila ditanya mungkin dia bilang, oh suami aku dah kahwin lain pun. Mungkin gitu kan. Jadi kadang-kadang kita, kan lebih baik kalau kita dengar daripada mulut dia sendiri daripada kita membuka cerita. Itu faktor, kalau buat counselling memang macam gitu Zahra. Walaupun kadang-kadang kita ada tahu sikit info terhadap klien kita, tapi kita tidak membuka cerita tersebut, melainkan kena invite klien tu sendirilah yang bercakap. Seolah-olah kawan tu macam klien jugalah. Kan? Jadi bila dia keluarkan cerita tu lebih baik daripada kita yang kita keluarkan macam satu bom kat depan dia kan. Jadi kadang-kadang kita perlu macam kopek pelan-pelan lah. Kan? Minta supaya macam orang kata pancing. Macam mana selagi dia tak keluar tu, selagi tu kita kena cari jalan macam mana dia nak keluarkan benda tu. Tidak mahu memberitahu bahawa kita sudah tahu. Lebih baik dia memberitahu kita sendiri. Itu lebih baik. Tapi kita strategize lah Ustazah. Kita strategize dalam mendekati betul. dia. Bagaimana kita nak sampai kepada matlamat tu, kita tanya pelan-pelan. Dan janganlah bila kita nak bantu dia, kita nak cari solution yang terlalu cepat. Perlu lama lah. Kan? Ini pun kita kalau boleh kita tak nak sampai perkara yang tidak diingini berlaku antara kita dengan kawan kita. So perlu pelan-pelan. Kadang-kadang memakan masa even setahun pun nak dapat satu maklumat tu. Kita pernah buat begitu. Kalau sebagai kaunselor tu, bila kita nak buat counselling tu, kepada klien kita tu kadang-kadang sampai masa setahun baru nak keluar benda tu. Kerana kena ada kesabaran lah. Tidak boleh macam kita nak letak satu macam hard limit. Waktu ni aku bila tanya aku mesti nak dapat jawapan dia. Itulah cara kita kalau kita nak bantu kawan kita. Kemungkinan besar dengan cara kita tanya-tanya macam gitu, dia pun mungkin boleh terbuka minda. Kenapa dia tanya aku macam itu kan? Mungkin ada masalah ke yang boleh macam isteri tu akan terfikir sendiri, kawan tu akan terfikir sendiri. Mungkin aku perlu ada kata-kata hint, mungkin kita nak cakap macam mana suami selalu tak balik, macam itu ke apa kan? Mungkin ada kata-kata hint yang kita boleh kasih pada dia. Macam mana kita nak pancing supaya dia tu cakap sendiri kepada kita. Itu cara-cara bagaimana kita nak cari maklumat lah dengan lebih baik. Seperti rambut nak diterik daripada tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berserak. Kena buat cara strategik yang seperti itu. So, kadang-kadang kita sebagai kawan, boleh juga kita bertanya kepada pihak kaunselor kan apa. Tanya bagaimana kita nak bantu kawan kita ni. Sekarang banyak saya terima, kita nak bantu semua orang tak boleh. Tak ada masa kan. Jadi kita kasih skill kepada mereka. Why not you buat ni dulu. Kalau you tak boleh buat gini, baru kita boleh come into the picture.
Sebagai adik-beradik ke nak bantu, mak ke nak bantu anak dia. Boleh buat strategik yang seperti ini. Boleh tanya pihak-pihak kaunselor ataupun mereka-mereka yang berpengalaman bagaimana handle situasi yang seperti ini. Teknik-teknik kita memancing soalan, memancing jawapan. Macam gitu, teknik-teknik memancing jawapan. Jadi pertama juga perlu kita bersabar. Tak boleh kita nak selesaikan masalah orang dengan cepat sangat. Masalah kita pun perlu lama kan untuk kita nak handle. Apalagi masalah orang. Kita perlu selidik. Itu semua teknik-teknik penyelidikan. Dan nak mancing dia bagaimana dia sendiri akan keluarkan perkara-perkara masalah dia. Bukan hanya kita saja yang tanya. Tapi dia sendiri yang akan keluarkan. Itu lebih baik. Jadi dia tak rasa beban. Dia tak rasa malu. Dan proses itu memerlukan trust. Kadang-kadang kawan tapi pun dia tak trust tau kawan dia. Kan? Pasal dia tahu kawan ni kalau aku cakap gini-gini tak boleh. Jadi kalau aku malulah dengan dia ni pasal dia nampak macam ustazah sangat kan. Nanti kalau aku cakap pasal suami aku malulah. Kan ni suami aku. So dia nak taruh trust pun perlu masa. Kan? Dan kadang-kadang kita sebagai kawan pun sebagai manusia juga dan sebagai kawan juga, even kaunselor juga, kita tahu kita ada keterbatasan kuasa. Kerana kadang-kadang kita tak boleh sampai kepada dia, ada orang lain boleh. Kita nak kena tengok. Tapi kadang-kadang kita ni terlalu tamak tau. Mentang-mentang tu kawan kita je nak handle. Why not kita kadang-kadang cari kawan yang lain yang kadang-kadang lebih dekat, akrab kepada dia, yang selalu gosip-gosip ataupun selalu cakap-cakap ataupun selalu kontak dia. Mungkin kita jarang kontak kan. Why not kita minta kawan-kawan kita yang lain yang boleh kita percaya. Kau boleh tak tanyakan dia macam mana keadaan dia, okey tak dia, mungkin anak ramai, mungkin ada faktor kesihatan ke, kan, mungkin sakit, tidak dapat melayan keluarga dengan baik. Mungkin kita boleh beri bantuan dari sudut yang lain. Itu sebagai kawan yang prihatin lah. Kawan yang prihatin bukan hanya nak menyelamatkan rumah tangga saja. Kadang-kadang rumah tangga tidak dapat diselamatkan juga. Kan? Tapi kita sebagai kawan nak menyelamatkan individu dalam masyarakat. Kerana kalau dia pun tidak langsung perkahwinannya tidak berjaya, kita tetap nak menyelamatkan dia supaya dia jadi ibu yang baik, single parent yang baik kan, dan juga ibu kepada anak-anak ataupun bekas lah, ada dia bekas pasangan kan yang mempunyai anak. Macam mana dia nak bangkit semula dengan dia harus bekerja sendiri, jaga anak sendiri mungkin. So pada saya membangkitkan semangat untuk orang hidup bukan sahaja dalam rumah tangga tapi sebagai individu pun penting. Okey? Boleh buat ketika ini boleh Boleh. Okay, terima kasih. Jadi perkara ni kalau A for example wanita A ingin mendekati temannya, okey, harus ada strategi. Betul. Tak boleh terus terjun. Betul. Jadi harus ada strategi dari segi sabar, pendekatan dia haruslah berlembut-lembut, cari tahu dulu. Betul. Kan. Kalau nak beritahu pun kena ada evidence dan sebagainya. Dan it doesn't have to be an individual effort. It can also be a collective effort di mana dia boleh minta bantuan daripada pakar. Bagaimana nak approach this matter. Dan juga pertolongan ataupun bantuan kepada teman kita bukan sahaja dari segi menyelamatkan rumah tangganya sahaja. Itu pun boleh jika kita mampu. Tetapi pada masa yang sama dia lebih holistik. Kita pun nak kena faham takdir. Betul. Kita dah usaha tapi ada kalanya macam kita buat kaunseling keluarga jugalah. Walaupun ada waktu dia orang nak bercerai kan, kita buat kaunseling, ada percentage yang kita letakkan lah supaya kita dapat menyelamatkan rumah tangga. Kan ada percentage. Kalau pun tidak dapat menyelamatkan rumah tangga, kita tetap nak kena menyelamatkan individu lah. Memberi sokongan bagaimana sebagai single parent akan datang, macam mana. Kan kerana individu itu yang membentuk keluarga. Kan? Dan kita tak dapat nak mengelakkan satu benda yang Allah tak suka lah memang. Tapi dibolehkan kan. Iaitu penceraian. Betul tak? Betul, dan dalam kehidupan kita banyak kita nampak perceraian berlaku.
Tapi yang penting tu adalah bagaimana mereka bangkit daripada penceraian tadi. Bukan kita maksudkan nak pergi tuju pada penceraian. Betul. Tapi bagaimana kita nak menyelamatkan kawan kita dalam apa situasi pun yang mereka hadapi. Masya Allah. boleh, Jadi kita selamatkan secara holistik lah. Ya, betul. Kalau tak dapat selamatkan yang ini, kita selamatkan yang lain Ya, yang boleh betul. diselamatkan. Betul, correct. Bagaimana pula Ustazah Nadia? Ustazah Nadia ada penambahan mengenai perkara ini? The first layer before kita masuk another layer. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya setuju dengan apa yang Ustazah Kalsum sampaikan tadi. Saya suka bila Ustazah Kalsum kata kita perlu ada strategi. Maksudnya itu memang ramai orang mereka inginkan kebaikan tapi mereka tak ada skills. Betul tak Ustazah? Mereka tak ada skills. Jadi mereka akan berkata bahawa niat saya baik, saya nak tolong kawan saya beritahu dia jadi keadaan lebih baik, jadi dia lagi tahu. Tapi akhirnya dia marah saya. Itu kerana mungkin pendekatannya tu salah ataupun pendekatannya kurang bijaksana. Jadi daripada dia nak mendatangkan kebaikan, jadi mendatangkan keburukan pula. Jadi saya sangat setuju bila Ustazah Kalsum kata strategi itu mesti ada. Bermakna tadi Ustazah Kalsum ada cadangkan beri kepada pakarnya seperti kaunselor. Mungkin tanya, mungkin dia rasa bersalah, dia rasa saya mesti nak beritahu sebab dia kawan baik saya. Saya nakkan kebaikan buat dirinya. Tapi saya tak tahu cara yang terbaik untuk mendekatinya, untuk memberitahu berita itu. Jadi tanya kepada pakarnya, belajar, baru sampaikan. Jadi di sini itu yang menunjukkan bahawa kita benar-benar inginkan kebaikan. Kalau tidak, kalau kita main sampaikan aja, kemudian mendatangkan kemudaratan bukan kebaikan, itu lebih kepada bukan kita inginkan kebaikan. Takutnya ia lebih mendatangkan, lebih kepada memporak-perandakan keadaan ataupun rumah tangga seseorang. Dengan satu perkara lagi, tadi pun Ustazah Kalsum ada sentuh tentang kita lihat siapa orang tu. Kalau dalam kes ini seperti mana Ustazah Zahra tadi sampaikan, dia kawan baik saya. Kawan baik bermakna kita kenal, kita tahu dia macam mana, kita dah biasa dengan dia. Kalau kawan baik, kalau ada rasa untuk sampaikan, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya kita nampak orang tu kawan saya punya jiran, punya sepupu dengan orang lain, saya tahu itu bukan isterinya, tapi saya nampak dengan orang lain, itu sebaiknya jangan, maksudnya tu diam sahaja. Kerana dah lah jauh, tak ada kemengena. Ni kawan punya jiran punya sepupu kan. Jadi tak ada kemudian dan kita tak tahu berita, cerita, keadaan dia macam mana dan akhirnya kita akan mendatangkan andaian sendiri dan itu bahaya. Andaian sendiri bahaya. Dan kita tak ada cara untuk kita bertanya. Kerana kita tak rapat dengan orang tu. Tapi kalau senario yang Ustazah Zahra berikan tadi, dia kawan baik. Jadi kita tahu. Jadi memang benar teknik ataupun taktik pertama adalah untuk walaupun kita berniat baik tapi mesti pandai juga, mesti bijaksana cari skillnya. Kemudian setelah itu, ini kepada siapa yang nak sampaikan, tapi ada yang suka keluarkan statement seperti ini Ustazah. Katanya seperti ini, Ustazah, saya nak diam aja. Saya nak diam aja, tak nak beritahu. Tapi saya rasa orang kata nanti engkau bersubahat. Biasanya kalau kita lihat komen-komen orang, saya kawan saya punya suami gini-gini, macam mana ni? Kemudian orang komen, kau kena bilang sebab kau nanti bersubahat. Ini yang masalahnya. Dari mana mereka dapat perkataan subahat itu? Kalau mereka kata dalam Islam kata kita akan bersubahat, itu salah, bukan dalam Islam sama sekali. Bukan sekarang ini kita tak bersubahat. Apa yang dilakukan mereka itu urusan mereka dengan Allah, tak ada kaitan dengan kita. Kita kalau nakkan kebaikan, kita mesti berfikir dahulu. Cari tahu macam mana cara yang terbaik. Sebab kita kalau niat kita untuk mendatangkan kebaikan, pastikan langkah kita pun menuju kepada kebaikan. Jadi kita ada dua pilihan di sini. Boleh tak Ustaz saya diam diri? Boleh. Tapi Ustaz itu namanya bersubahat? Tidak. Tidak bersubahat kerana apa? Kerana kita tak tahu ceritanya. Kita tak tahu ceritanya, kita tak mendalami, so kita tak bersubahat. Kemudian kedua, Ustazah, saya itu kawan baik saya. Boleh tak saya sampaikan? Boleh juga. Tapi kalau nak sampaikan, kita jangan terus sampaikan, cari tahu dulu. Tadi investigate, Ustazah kata apa? Selidik. Selidik itu penting sangat. Kita tak boleh nampak, saya nampak suami dia duduk makan dengan perempuan lain, terus kita assume, terus kita andaikan, dia ada affair. Kita nampak suami dia keluar daripada hotel dengan perempuan lain, ni baru lepas zina.
Wal'iyadzubillah, kita tak boleh buat andaian seperti itu. Walaupun kita rasa dalam hati saya, firasat kita siapa nak buat firasat yang kemudian terus ianya benar firasat itu. Jadi dalam Islam, kalau betul-betul nak ikut Islam, walaupun orang tu keluar dari hotel dengan wanita lain, nampak makan dengan wanita itu, berduaan dengan wanita lain, kita tak boleh buat andaian sampai ada penyelidikan di situ. Sampai kita ada penetapan dan sebagainya. Kalau kita tak mampu untuk melakukan penyelidikan dan sebagainya, maka diam sahaja. Tapi kalau kita ingin sampaikan, jadi kita perlu melalui proses-proses yang seperti mana Ustazah Kalsum tadi dah cadangkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Masya-Allah. Kita dapat lihat berapa perspektif. Antaranya kalau kita ingin mendekati teman tersebut, haruslah kita tahu background teman tersebut, harus dengan strategi, harus dengan skills yang betul. Kerana ini bukan perkara yang ringan untuk disampaikan. Ini perkara yang agak berat dan juga kita harus lihat bagaimana penerimaan orang tersebut. Pada masa yang sama, tidak jika seseorang itu bukanlah kawan rapat kita. For example, saya katakan jiran punya sepupu punya kawan. Yang kita kenal dia, kenal gitu saja. Jadi kita ada pilihan untuk berdiam diri sahaja. Kerana mungkin banyak lagi yang kita tak tahu daripada kita tahu. Jadi saya teringatlah antara ayat Al-Quran yang menggesa ataupun menyeru kita untuk apa-apa berita yang kita terima haruslah fatabayyanu, dalam qiraat lain fatathabbatu, iaitu kita haruslah selidik dahulu dan lepas tu kita tetapkan lagi betul tak perkara ini, dan jadi biar tidak timbulkan mudarat yang lebih banyak. Ustazah, kita mana tahu kita nak buat kebaikan tetapi rupanya kita tambah lagi mafsadah ataupun kerosakan yang ada. Jadi itu layer pertama, Ustazah. Layer kedua pula. Jadi kalau kita tengok daripada perspektif teman dia, kalau kita lihat pula, kalau kita put the spotlight on the suami pula. Jadi dekat sini yang ada, for example, yang suspected having marital affair ataupun hubungan luar rumah tangganya kan, adalah suaminya. Jadi apakah pendekatan ataupun jika kita boleh beri nasihat kepada golongan lelaki seperti itu, bagaimana sampai orang luar boleh nampak dengan perempuan lain mereka mengesyaki. Jadi mungkin kat sini kita boleh sentuh mengenai pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram kita. Silakan Ustazah. Saya rasa Ustazah Kalsum banyak pengalaman sebab Ustazah Kalsum kaunselor dalam isu rumah tangga. Awak dah mula dulu. Saya suka orang lebih muda. Okay. Baiklah. Sami'tu wa ta'tu. Jadi soalannya adalah untuk yang laki-lakinya pula, ataupun bukan laki-laki saja, dia boleh jadi laki-laki, boleh jadi perempuan. Betul, kerana keduanya berpotensi untuk melakukan perkara, maksudnya perkara yang tidak baik seperti itu. Bukan maksudnya lelaki je boleh curang. Ada juga kes-kes yang mana perempuan curang juga. Jadi kita tak boleh sebutkan jantinanya lah. Jadi kalau lelaki curang, perempuan apa Ustazah? Perempuan kecurangan. Tahu. Istilah orang Melayu tu dia lain tahu. Lain. Kalau lelaki dia curang. Kalau lelaki dia curang, perempuan dia macam macam nusyus lah. Kan orang sebut. Durhaka. Macam perempuan yang tak baik lah. Tapi lelaki selalu kita curang selalu lelaki je selalu. Tapi sebenarnya sama je. Dua-dua benda yang tak bagus lah untuk dilakukan kan. Dan lebih banyak perempuan disebut nusyus lah. Ni sudah perempuan yang, pasal nusyus tu dia sebutkan dalam Quran. Sedangkan dalam Quran tu dua-dua pun disebut. Lelaki nusyus dan wanita pun nusyus. Jadi masyarakat kita mesti nak kena tahu juga. Bukan nusyus tu bukan dituju pada perempuan sahaja. Dan lelaki pun sama. Jadi dalam erti kata lain, kalau laki-laki curang pun boleh katakan nusyus jugalah. Boleh katakan durhaka juga. Durhaka terhadap rumah tangga itu. Kupas dari sudut lelaki dia kalau macam gini, dan perempuan juga kalau macam gitu kan sama lah. Betul lah tadi cakap. Cuma istilah orang Melayu kita selalu digunakan, kalau curang je lelaki lah kan. Pasal dia mesti boleh dalam 2-3 kepala otak mesti terus betul. Curang ni mesti laki dia ni. Betul. Kali nusyus tu kadang-kadang orang lebih banyak gunakan istilah ini untuk macam misalnya berdebat dalam mahkamah dan sebagainya, untuk menunjukkan isterinya ada banyak
affair lah, ada affair kat belakang dia. Yeah. Jadi termasuk isteri yang derhaka lah, isteri yang apa kita cakap buruk lah yang apa orang sebut jahat ke apa, orang sebut seperti itulah Ustazah. Tapi kalau dari sudut dosa, sama-sama dosa Ya, lah betul, kan Ustazah. betul. Ya. Jadi kalau di sini apa yang saya lihat, kalau dari sudut si pembuatnya lah yang melakukan kecurangan dan sebagainya, ini perlu ini dari sudut pergaulan Ustazah, dari sudut pergaulan. Jangan mendatangkan fitnah. Kalau mereka kata, saya tak buat apa-apa, saya cuma makan lunch saja dengan wanita ini. Tapi kenapa mesti nak makan berdua-duaan? Itu kan mendatangkan fitnah. Orang tahu hukum aja. Wah, people are so judgmental. Sikit-sikit nak judge. Tapi engkau yang invite that judgment. You invite the judgment. Manusia memang judgmental. Kita kata kita tak judgmental pun sebenarnya kita judgmental, cuma kadang-kadang kita judge orang, kita simpan sendiri. Kadang-kadang kita boleh sebarkan ataupun sebarkan fitnah. Tapi semua manusia pasti kita ada that moment yang kita judge. Tapi apa yang kita lakukan dengan judgment kita. Jadi dari sudut pergaulan, saya kalau beberapa kali kau sampaikan biasa saya sampaikan kepada kaum wanita, saya beritahu lagi-lagi siapa yang bekerja. Saya sebutkan kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, saya harap semua dapat menjaga pergaulan ketika berada di tempat kerja. Walaupun kita rasa kita dengan teman sekerja kita, yang bukan mahram laki-laki, laki-laki kita rasa, saya selalu kerja dengan dia, saya rapat dengan dia, dia adik angkat saya. Ada istilah adik angkat lah, abang angkat tempat kerja, padahal dirinya sudah pun berumah tangga. Jadi perkara ini yang mendatangkan bahaya ni. Ini kita sebutkan sebagai cari pasal sendiri. Cari pasal, seriously cari pasal. Mesti jaga tata susila. Kita sebagai seorang yang beragama, kita bertata susila, kita mesti faham bahawa walaupun orang kata, orang akan tengok saya sombong, biarkan. Orang nak tengok kita macam mana, biarkan kan, asalkan kita jaga diri. Sebab awalnya kalau kita rasa saya nak friendly je, orang suka saya. Tapi kemudian akan mendatangkan kepada keburukan, kan lebih baik kita elakkan dari awal. Prevention is better. Dan later on baru kita nak cari macam mana solusinya. Jadi di sini saya biasanya sampaikan kepada kaum wanita lah, tapi ini memang boleh ditujukan kepada kaum lelaki juga. Macam mana dekat pun kita dengan kawan kerja, tapi dia bukan mahram kita, maka kita mesti ada batasan di situ. Mesti ada batasan, letakkan batasan, boundary yang mana kalau untuk kerja strictly professional. Maksudnya ada batasan, saya panggil batasan profesional. Jadi walaupun kita selalu bekerja dengan dia, tapi kalau misalnya dikata, misal ni saya perempuan, kemudian ada teman kerja saya lelaki, bukan mahram saya, kemudian kata nak pergi lunch, kemudian saya tanya, lunch ramai-ramai ke macam mana ni? Tak, dengan saya je. Oh taklah, tak payah. Macam gitu. Kalau dia sebutkan, sombongnya, nak lunch, kat lunch pun tak boleh. Tak apalah, panggillah sombong. Tapi saya jaga. Walaupun memang lunch sahaja. Tapi kerana saya tahu ianya akan mengundang fitnah. Kalaupun memang tak ada apa-apa, tapi orang dekat luar kau nampak, kita tak boleh elakkan mereka untuk judge kita, menghukum kita. Kerana itulah mereka, itulah manusia. Jadi dari sudut pembuatnya ni, tolong perhatikan akhlaknya, tata caranya ketika bersama orang-orang yang bukan mahram. Baik laki, baik perempuan lah. Kalau yang laki-laki pun, sebab dia nak dirinya disukai, kemudian saya biasa dengar ada wanita datang kepada saya, kemudian kata, Ustazah, dekat tempat kerja saya biasa laki-laki perempuan main tepuk-tepuk bahu. Tepuk mesra ya Ustazah? Tepuk mesra. Jadi lagi tepuk, lagi mesra Ustazah. Siapa tak tepuk bukan dalam geng. Dia anti-social. Tak main tepuk-tepuk. Jadi jangan sampai sekarang kita nak tepuk-tepuk badan, nanti besok lusa kita pening kepala sikit sampai tepuk kepala nanti. Jadi kita elakkan dahulu. Jaga. Bahagian ini perlukan ketakwaan lah. Kita usahakan ke arah situ, ke arah ketakwaan. Wallahu a'lam. Bagaimana pula Ustazah? Saya silakan. Bagi saya kita buat pendekatan seperti yang tadilah, kalau kita nampak orang berdua-duaan tu, kita balik kepada apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Kerana fitnah tu kita memang tak susah untuk kita nak elak dari zaman fitnah ni sekarang kan. Okey, kita buka beberapa perkara, beberapa isu kita buka sikit-sikit. Pertama, jika apa yang Nabi sebutkan kepada kita sebagai panduan,
Pernah satu hari isteri Nabi tunggu Nabi dekat luar. Kan bila keluar daripada masjid tersebut, kan zaman dulu diorang mana kenal antara satu sama lain, ini isteri Nabi ke bukan. Kemudian ada bila Nabi tengah jumpa isterinya, waktu itu ada 2 orang sedang berjalan. Kemudian Nabi panggil mereka, Nabi beritahu ini adalah isteriku. Macam itu kan. Maknanya menutup pintu-pintu supaya boleh mendatangkan fitnah. Kan? Dan orang tersebut jadi terpanjat. Kenapa pula Nabi terus open macam gini? Beritahu. Tapi bila saya amati hadis tersebut, cerita tersebut, saya berfikir, saya bilang, kalau Nabi tak sebut waktu itu, kemungkinan besar satu masa bila kedua-duanya berbual-bual dengan orang lain, dia boleh keluarkan cerita ni balik. Oh, patutlah kemarin nampak Nabi ada seorang perempuan tunggu dia. Tak tahulah tu siapa. Nampak tu? Kan? Boleh terjadi begitu. Bila kita berbual-bual cerita tentang orang, boleh masuk mengumpat, boleh membawa cerita mengadu domba katanya. Namimah tu kan, membawa api-apikan. Tu semua tu kena berhati-hati. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi ni diorang berhati-hati bila orang hantar satu berita kepada mereka. Kan? Pernah satu masa tu bila hadirin yang mendengar ni boleh buka dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga dalam bab lisan. Dekat situ ada banyak cerita yang diterangkan bagaimana perspektif sahabat bila seorang tu dah bawa satu cerita kepada dia. Jadi bawa satu cerita kepada dia, kemudian sahabat Nabi ni mengatakan bahawa orang yang pembawa cerita mana kita boleh percaya. Mereka membuat satu istilah tu. Disebabkan itu ayat dalam surah Al-Hujurat tadi Zahra sebut, apabila datang kepada kita orang fasik membawa suatu berita, maka selidik dulu untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan. Kita jahil tentang perkara itu, kita nampak 2 orang berdua-dua je, kita terus assume kan. Yes, kemudian sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Pada waktu ayat ni turun, ni Facebook apa semua tak ada kan, tapi Allah Maha berkuasa, dia Maha tahu manusia akan datang tersebar berita lebih mudah, cepat. Betul saja. Lebih cepat. Sedangkan kadang-kadang kita duduk perempuan dengan perempuan, dia boleh cut kita, taruh lelaki kat sini. Betul, tukar boleh, muka boleh. Saya pernah satu masa ni, saya cakap dekat public ni, kita pernah satu masa saya dengan seorang ustaz tengah ceramah. Okay? Kita dekat banner tulis nama saya dengan nama ustaz tu ceramah. Tapi dia tak ambil gambar kami berdua, dia ambil banner. Banner tu pun dia ambil, dia cut nama kita separuh. So dia ambil nama Dave terhormat, tetamu terhormat pada hari itu. Tetamu terhormat pada hari itu adalah non-Muslim. Kerana dia adalah tetamu terhormat MP dekat tempat tersebut. So dia cut saya, dia cut nama ustaz tu, dia ambil atas je banner, kat kepala tu je. So dia buat satu cerita dekat bawah, ni fitnah. Dia buat satu cerita kat bawah, tengok non-Muslim pun boleh pergi ceramah. Ya Allah. Nampak tak? Saya minta kepada orang tersebut yang sebarkan ni, saya bilang lebih baik awak turunkan balik dakwaan awak ni. Ini satu fitnah. Kan? Dan ada juga yang backup, mana fitnahnya? Mana fitnahnya dia tanya? Mana fitnahnya? Nampak tak? Yang mendengar ni semua. Bagaimana orang nak fitnah kita ni? Ustaz dan ustazah ni ceramah. Kita gambar dia potong, nama kita pun dia potong, dia ambil atas je. Tak tahu ke yang orang kalau kata tetamu terhormat, bermakna dia ceramah ke? Dia datang untuk merasmikan majlis kita kan. Ingat faham bahasa Inggeris, rupanya tak faham. Kerana apa? Fitnah tu boleh saja meletakkan akal mereka yang sihat tu ke bawah. Macam bawah tapak kaki gitu sampai begitu sekali downgrade akalnya, sampai begitu. Ada agenda masing-masing boleh cut paste saja. Apa lagi kita kalau berdua ni, kita berdua orang perempuan-perempuan, cut kita, taruhkan rambut kepala ni kepada orang lain, semua boleh. Oleh itu kita cakap ayat ni relevan pada setiap masa dan zaman. Kan dia cakap suruh cari dulu. Kerana sahabat tu bila seorang datang bawa satu berita, mereka kata, oh ini termasuk orang kita tak boleh percaya. Kerana membawa cerita-cerita orang. Itu pertama. Bagaimana Nabi didik dirinya dan juga sahabat-sahabatnya bagaimana menganalisa even
keadaan, fakta, berita, even hadis pun kita diajar untuk meneliti betul ataupun tidak kan. Masuk lab bukan main, berapa banyak jarah wa takdir semua keluar. Anda penonton, jadi sebelum meletakkan satu label kepada orang, perlu berhati-hati, level by level kena ikut, kena kaji lah. Macam kita kaunselor ke apa, kalau perempuan datang kat kita, tu tak apalah, kita duduk berdua kan, makan, pasal kita tengah discuss benda yang important kan. Kalau lelaki yang datang nak buat kaunseling, macam mana? Macam mana? Kita boleh saja pergi kat tempat umum kan, mereka kalau tahu kita sedang buat kaunseling kan. Selalunya kaunseling mesti dalam tempat yang kalau lelaki dengan perempuan ni perlu dalam keadaan tertutup lah. Kan? Sama juga macam bos dengan pekerja. Ada kalanya bos tu mesti nak kena cakap dengan pekerja dalam suasana yang tertutup, kerana kadang-kadang bos nak marah. Kan? So kadang-kadang kita pun tak nak kita punya rahsia pekerja-pekerja lain tahu. Dalam Islam boleh tak macam tu? Ada. Boleh dibenarkan untuk menjaga aib pekerja, untuk menjaga aib klien. Kan? Ada setengah tempat kita perlu dalam tempat yang tertutup lah. Kan, misalnya pergi macam tempat-tempat organisasi yang ada bilik-bilik untuk kita buat kaunseling, termasuk Pergas pun ada kan. Ni promote sikit lah. Masuk Pergas pun ada, boleh pakai room. Organisasi-organisasi pun ada room-room tertentu yang kita boleh, dan kita pun mesti beritahulah tempat organisasi tu kita nak buat acara apa. Ni kaunseling, session kaunseling, terpaksalah kena taruh klien tu kat situ. Cuma ada batasan lah kan. Dan kita sebenarnya Ustazah dalam menentukan fitnah ni pun kita nak kena tengok orang juga kan. Balik pada diri kita, bagaimana kita membawa diri kita dalam masyarakat. Bukan terkinja-kinja, bukan bukan yang macam Ustazah cakap bertepuk-tepuk tu semua. How you bring yourself kan. Macam mana jaga nama baik kan. Jadi kalau misalnya ia terjadi juga, ia terjadi juga macam mana cerita Nabi kan, terjadi juga ada orang nampak dia dan orang tu pun berjalan. So kalaulah kita tak dapat nak elak daripada keadaan tersebut, berlakunya fitnah tersebut, andaian-andaian, assumption semua berlaku, kita kena ke depan untuk membersihkanlah nama baik tersebut. Kerana yang saya cakap tadi, zaman fitnah ni susah untuk kita betul-betul nak sadu zara'i tu kan, betul-betul nak menolak, nak basmi kan, agak sukar. Jadi kalaulah terjadinya sesuatu setelah kita berusaha terjadi juga, maka kita perlu ke depan untuk membersihkanlah nama baik ataupun membetulkan. Macam Nabi sebut kan, ini isteriku. Kan? Tak kira lah benda tu terjadi lepas ke, terjadi waktu itu ke. Kalau dia boleh betulkan pada waktu itu, lebih baiklah ikut betul-betul macam Nabi cakap kan. Pasal 2 orang aja. Tapi kalau tersebar dekat Facebook ke apa, berapa banyak orang ada kan. Kita sebagai manusia biasa, rendah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa Allah lebih besar daripada kuasa kita. Setelah kita berusaha terjadi juga, kita ambil pendekatan membersihkanlah keadaan. Macam gitulah. Ada banyak lagi lah, tapi kita stop sampai sini dulu lah. Itulah saya teringat satu ayat Quran, Allah berfirman wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Betul. Jadi bukan kita memang tahu zina tu haram, tetapi Allah ingatkan lagi jangan mendekati. Jadi pintu-pintu yang boleh bawa pada zina pun harus kita jauhi. Macam kita berdua buka pintu kan. Tapi ada bos tu tak boleh buat begitulah kan. Pasal dia nak cakap benda yang rahsia dengan ni so dia tak boleh. Jadi itu berbalik kepada accountability diri sendirilah masing-masing bos dan pekerja itu. Bagaimana mereka kekalkan ketakwaan dekat situ despite the situation. Kita sebenarnya sebagai bos pun dia boleh tutup benda-benda yang tak baik boleh berlaku. Dengan apa? Mungkin dia cakap dengan sekretari dia kan. Ini ada sesi yang saya nak jumpa pekerja. Tak adalah misalnya asyik-asyik nak jumpa, dia jumpa dia ni. Tak jumpa orang lain. Tak orang tak kita lah kan. Mesti ada apa pasal saya tak pernah kena panggil. Asyik-asyik dia ni je kena panggil. Tak orang tak kita lah. Mesti ada perkara. Lepas tu saya cakap how we bring ourselves kan untuk mengelakkan benda ni. Jadi kalaulah misalnya terjadi juga, nanti orang cakap tak apalah, dia sampaikan saya dapat pahala dia. Ingat juga balik pada apa Ustazah cakap, jangan dia jadi punca kepada
fitnah tersebut. Dia tak jaga betul-betul. Kan? Dia jadi punca, kemudian dia nak salahkan orang lain, dia nak ambil orang lain punya pahala pula. Kan? Kerana orang tu fitnah dia nak ambil orang tu kata dia nak ambil pahala orang tu. Not so easy. Allah tetap Allah tengok tahu. Siapa jadi punca kepada perkara tersebut. Jadi bila nampak suami dalam keadaan tersebut, suami pun mesti nak kena tahulah. Kita kalau boleh nasihatkan dia, kita nasihatkan dia. Kan man ra'a minkum mungkaran. Ikut tu, siapa yang nampak satu kejahatan, hendaklah dia larang. Dengan tangannya dengan dulu. Tangan, Mungkin kita ajak bincanglah, jumpa ke apa kan. Ataupun abangnya nampak adik iparnya buat gitu. Ataupun adik sendiri buat gitu. Buat satu stand lah, ke depan lah diri. Kerana awak adik-beradik lebih mudah untuk awak didik dan berbanding dengan orang luar. Betul. Kan? Kerana awak ada kuasa veto kat situ sebagai adik-beradik kan. Pasal nyari tadi pun ada orang tanya on behalf of adik dia. Tadi dia nak tanya macam mana dia nak bantu adik dia. Bagus macam itu. So kalau boleh kita kasih dia ilmu lah untuk dia bantu Ini dulu. Ini dia cari skill Ustazah. Jadi sebagai dia tahu abang, nak buat apa, sebagai betul. adik, cari skill dulu. Pasal kalau dah tak boleh, baru kita come into the picture. Kalau tak boleh dengan tangan, Ustazah bagaimana? Kalau kita tak mampu juga. Kalau dengan tangan, jangan lempang orang tu pula. Tahan, jangan buat. Apa yang perlu kita bincang, bantu dia. Apa jalan penyelesaian boleh kita buat dengan nasihat. Kalau tak boleh dengan kita larang dia, nasihat. Nasihat tu tadi layer by layer banyak. Macam mana nak sampai kepada bahasa Inggeris, bahasa Arab ni layer B. Layer lapisan demi lapisan untuk nak sampai kepada keputusan yang baik. Seperti terik rambut dari tepung tadi kita sebut. Not so easy terus ke situ. Kadang-kadang kita buat counselling, klien tak nak bercakap. Tak nak cakap, diamlah. What to do? But kita still mesti datang. Itu susah lah pasal klien tak nak jumpa kaunselor. Tapi kalaulah dalam situasi macam gini kita ada niat yang baik kepada dia, sudah tentu dengan cara yang baik kita sampaikan, insya-Allah dia akan terima. Nabi ada sebut tentang cara yang baik. Kan Nabi sebut kalau dengan cara yang baik, sebaik-baik mungkin kau buat urusan kau, insya-Allah akhirnya akan jadi baik. Fikir yang kat situ, pegang kat situ. Jadi kalau akhirnya tak baik-baik juga, kita sebagai orang yang nak membantu ni kena muhasabah lagi, apa silap aku. Mungkin dia tak boleh dengan aku, kasih pada kawan aku. Jangan tamak kes lah. Jangan pegang kes tu lama sangat, tunggang terbalik pun dia juga pas pada kawan. Sekurang-kurangnya kita pun berdoa untuk beliau. Betul. Dan kita memahami keterbatasan kita. Betul. Jangan ego, jangan tamak. Kadang-kadang kita tak boleh pun kita nak angkut juga. Sedangkan itu bukan bidang kita mungkin. Kasih pada orang lain yang lebih faham ataupun mahir kan dalam selok belok tu. Itu pasal menuntut ilmu tu penting. Ustazah, daripada minggu lalu pun kita bulan lalu cakap ilmu kan penting. Apa Ustazah tadi cakap? Tadi Ustazah dia kata pasal kalau walaupun tu kita punya sahabat karib kan, kita ingatkan macam kita kalau berbual dia mesti dengar, tapi tak semestinya. Orang malu kadang-kadang. Betul, tadi saya kata bagus macam tak payah ada ego, tak payah kita rasa macam kita confirm boleh cakap dengan dia sebab saya kenal Allah. Kadang orang lain kadang-kadang boleh memang masuk baik dengan kita, tapi kita tak benda-benda sensitif tak boleh cakap. Dia malu dengan kita tahu dia malu. So kita pas kepada orang yang mungkin dia rasa senang lah untuk dia bercakap kan. Kerana jangan tengok siapa ni yang pengalaman bantu. Kaunselor ni. Okay? Jangan tengok siapa yang bantu. Kita nak tahu matlamat tercapai. Dengan apa strategik pun janji matlamat tercapai. Bantu. Betul. Zahra pernah tengok kan yang apa tu? Yang bila kita ada apa tu macam kita nak cari jalan, ada yang jalan tersekat, ada tak yang main-main tu. Kan? Belakang cereal box kadang kan. Kadang-kadang maksudnya tersekat, cari lagi pusing. Cari mana nak sampai. Benda-benda tu adalah cara strategi. Janji sampai. Itu Ustazah punya muhasabah ke? Bila nampak maze je, inilah kehidupan seperti maze. Janji sampai. Kadang jalan buntu Ustazah. Betul. Tak kira kan kau pass better kepada orang ke. Janji kita sebenarnya apa niat kita? Nak bantu dia kan? Betul. Bukan nak dapat nama. Ingat jangan ingat nak dapat nama. Kalau nak dapat nama memang Allah akan susahkan perjalanan. Masya Allah.
Wah, Ni berbual. dah berfalsafah ni boleh. Itulah. Terus teringat nak keluarkan quote. Kod tak apa. Boleh Ustazah share dengan kita kod? Hidup seperti maze. Masya Allah. Cari jalan dengan Banyak jalan. yang penting kita sampai matlamat. Ada jalan buntu, ada jalan yang penting panjang. kita sampai matlamat. Yang penting kita Tak sampai kira lah matlamat. apa strategi pun kita gunakan. Masya Allah Ustazah. Niat Syukran baik kan. jazakallah. Niat dengan cara pun mesti baik lah. Jangan Kena macam berganding Robin Hood eh. pula. Jangan macam Robin Hood pula. Nak bantu orang susah. Niat baik tapi cara salah. Rompak orang kaya punya harta. Tu cara salah. Dua-dua mesti Niat selari. baik, cara pun baik. Ya, betul. Berganding. Correct. Masya Allah. Correct. Masya Allah. Mendengar Ustazah Kalsum, Ustazah Nadia berkongsi kan. Macam, ya Allah, macam kita belajar semula from A to Z. Kita dapat tengok kecantikan agama kita. Memberi preventive measures. Boleh kita sebenarnya kalau kita ikut Islam dengan betul, banyak pintu-pintu kejahatan atau keburukan boleh ditutup. Betul. Tetapi kalau dah takdir Allah berlaku juga, Islam juga memberi solusinya. Memberi kita panduan, pendekatan macam mana kita nak ambil. Jadi sebagai seorang Muslim ini, kita pertama sekali kena jadi orang yang responsible dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita perkatakan. Apa yang kita katakan tu haruslah benda yang benar, benda yang jujur, yang memberi kebaikan dan tidak memberi keburukan. Pada masa yang sama, kita punya action juga, perbuatan kita jangan sampai mengundang fitnah, jangan sampai boleh membawa kepada keruntuhan rumah tangga. Cakap pasal rumah tangga ni pun Islam banyak tekankan kepentingan institusi kekeluargaan itu tersendiri, di mana Islam keluarkan hukum ilak, hukum zihar, hukum qadhaf dan sebagainya, yang di mana for example qadhaf, kalau kita menuduh orang berzina tapi tanpa bukti yang cukup, kita pula yang boleh dirotan kerana impact tuduhan tu tersebut. Jadi Masya Allah lah, banyak benda kita boleh belajar. Nak jaga aib orang. Masya Allah. Sampai ada satu orang tu, kita tambah sikit. Ada sampai satu orang tu Allah cakap dengan dia pada hari kiamat tu, cakap dengan dia pelan-pelan. Masya Allah. Ini ke yang kau lakukan? Dia cakap ya. Ini ke yang kau lakukan? Cakap ya. Kenapa Allah cakap dengan dia pelan-pelan? Kerana waktu kat dunia tak pernah menjatuhkan aib orang. Masya Allah. Kan? Walaupun suami isteri, kalau Allah cakap, jangan bila dia dah bersama dengan isteri dia, esok hari dia beritahu keaiban ataupun perkara-perkara yang menjadi hubungan antara suami isteri. Ataupun orang yang pada malam hari dah buat satu kejahatan, esok hari mengembar-gemburkan perbuatan tersebut. Betul, kan? Jadi menjaga keaiban diri sendiri important, maruah, harga diri. Kalau Zahra pun tahu kan, kalau dalam hadis, orang yang membawa hadis tu, nama baik sangat-sangat penting. Betul. Kan? Nama baik dia tak boleh tercalar sedikit pun. Kerana dia membawa hadis Nabi SAW kan. Siapa lagi yang boleh kita percaya melainkan yang membawa hadis tadilah. Pasal Nabi tak ada lagi untuk membuktikan. So nama baik sangat-sangat penting. Maruah, harga diri. Maruah. Kan? Kalau dia dah tercalar, susah. Allah itu boleh saja memaafkan hambanya bila-bila masa saja. Tapi manusia belum tentu, Zahra. Belum tentu, Ustazah. Manusia belum tentu. Dia akan fikir, feedback, flashback, benda-benda terjadi. Engkau dulu macam gini, kau dulu macam ni. Kau laki dulu banyak perempuan, isteri pun banyak spare part, spare tire semua. Dan sampai satu masa, kepercayaan tidak ada. Kerana apa? Kita yang kadang-kadang tarnish kita punya nama baik sendiri. Oleh itu, kadang-kadang kalaulah sudah berlaku perkara-perkara yang tidak baik dalam diri, jangan digembar-gemburkan kepada orang. Benda sudah silam, jangan dibawa semula. Ataupun devoted sangat kepada pasangan tu. Beritahu semua perkara-perkara yang masa-masa silam yang sudah kita lakukan. Tidak mahu. Tutup. Kerana apa? Kadang-kadang manusia tu dia boleh buka balik. Dia macam tadi peel balik lah. Dia peel balik. Dia dah peel ataupun dia sambungkan balik. Inilah matching cerita ni. Dulu kau macam gini, sekarang pun kau boleh buat lagi apa? Nanti macam mana kita nak berubah kalau kita asyik ditohmah dengan perkara-perkara lama kan? Atau bukan kita dituduh, bukan tohmah, kita dituduh dengan perkara-perkara yang pernah kita lakukan. Oleh itu tutuplah benda-benda yang boleh memalukan, aib orang, cerita-cerita rahsia kita semua. Tak mau cerita-cerita pada orang lah. Melainkan bila kita nak cerita tu ada boleh mendatangkan kebaikan.
Kan? Zahra betul. Betul, Masya Allah. Jadi kalau para Ini macam penonton kena sekalian- episod lain ni Ustazah. betul. Pasal aib-aib ni. Betul lah, baru saya nak beritahu insya-Allah dengan banyak perkara ni yang kita telah dikongsikan daripada ustazah-ustazah, kita dapati banyak sebenarnya perkara-perkara yang harus kita kongsikan lagi, harus kita bawa kepada meja perbincangan. It calls for more alamak stories lah. Jadi episod kedua ni alamak ternampak suami best friend dengan perempuan lain. Jadi episod lain banyak juga alamak-alamak. Ini bukan untuk mengalamakkan semua orang, tidak. Tetapi untuk kita sama-sama mendapat panduan dan mencari solusi. Dan pada masa yang sama juga keluarkan, hasilkan kebaikan-kebaikan yang harus ada dalam masyarakat kita, insya-Allah. Jadi terima kasih para penonton sekalian atas kerana bersama kami, atas perhatiannya, atas masanya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod alamat seterusnya. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, alamak, alamak.